antara Nabi yang ditunggu-tunggu, bukan sahaja oleh sahabat-sahabat di kalangan umat Islam, Aus dan Khazraj yang kita panggil golongan Ansar, tetapi ada sebahagian robbai ataupun ulama-ulama Yahudi juga menunggu-nunggu kedatangan Rasulullah ke bumi Madinah. Secara umum, kebanyakan orang-orang Yahudi memang tidak senang. Orang-orang Yahudi tidak selesa dengan kehadiran dan keberadaan Rasulullah di bumi Madinah. Rata-rata itulah pandangan orang Yahudi, tak suka, tak senang, tak selesa Nabi Muhammad datang ke Madinah. Tetapi ini juga diambil peluang oleh beberapa robbai Yahudi yang kita nak cerita malam ni berkenaan seorang robbai yang bernama Abdullah bin Salam. Kemudiannya dia masuk Islam dan jadi antara sahabat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni zaman, ni cerita yang mana Abdullah belum masuk Islam. Jadi Abdullah ni secara umum bukan nama betul dia. Abdullah bin Salam ni nama betul dia Al-Husain bin Salam bin Haris. Husain nama dia. Kemudian baru Rasulullah tukar nama dia dari Husain kepada Abdullah. Jadi bila nak menunggu-nunggu kedatangan Nabi Muhammad ni, dia nak tengok apa? Sebab sebelum ni dia antara orang yang kuat 3 benda. Biasa di sisi ulama-ulama ataupun robbai Yahudi ni, dia kena kuat 3 benda. Pertama ialah kena kuat beribadah, mengikut tata cara dan aturan agama mereka. Yang kedua, kena mengajar ajaran-ajaran daripada Nabi Allah Musa yang mereka kutip dan ambil daripada kitab Taurat. Yang ketiga, kena rajin dah baca Taurat. Taraf ulama kita hari ini seolah-olah bila orang kata kita ulama, rajin tak baca Quran. Quran jarang-jarang baca. Rajin tak mengajak pi sana, pi sini, berdakwah sana. Oh, saya ulama saja, tak berdakwah, tak berceramah. Jadi itulah yang boleh kita katakan. Bila dia meneliti ayat-ayat di dalam Taurat, dia menemukan perkara-perkara yang mana membuatnya berfikir, iaitu dikisahkan dalam Taurat tentang khabar ataupun berita kedatangan seorang Nabi di akhir zaman yang akan memenuhi dan menggenapkan dakwah para Nabi dan Rasul sebelum ini. Lalu dia baca Taurat dia, dia kaji Taurat dia, antara yang dia cari ialah 5 benda. Pertama ialah siapakah nama Rasul ni. Yang kedua, apakah salasilah keturunan dia. Yang ketiga, bagaimana perwatakan Nabi dan Rasul akhir zaman ni. Karakteristik dia macam mana. Pembawaan dia macam mana. Yang keempat, bila dia akan keluar. Dan yang kelima, di mana tempat dia akan keluar. Jadi 5 persoalan ni dia ambil fakta, dia ambil maklumat daripada Taurat yang dia baca, di samping bertanyakan hal-hal tersebut kepada orang lain. Bahkan Al-Quran pun menyebutkan tentang antara sifat ulama-ulama dan robbai Yahudi, mereka lebih mengenali ciri-ciri dan sifat Nabi Muhammad lebih daripada mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Mereka ambil tahu, mereka ambil berat. Yang jadi masalahnya bila Nabi dan Rasul ni benar-benar keluar, mereka tak mau beriman pula. Sebelum keluar duk cari siapa orang ni. Sebelum keluar duk cari siapa Nabi dan Rasul ni. Bila betul-betul ada di kalangan mereka bersama mereka, mereka tolak pula dakwah dan seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi Muhammad masuk diiringi sahabat-sahabatnya ke bumi Madinah, Abdullah bin Salam antara orang yang lihat peristiwa ni. Dia antara yang dia mengakui bahawa dia termasuk sama seperti Yahudi lain pada awalnya tak senang dan tak selesa dengan kehadiran Nabi Muhammad. Tetapi bila aku benar-benar melihat Muhammad, melihat wajahnya, melihat perwatakannya, aku berani mengatakan bahawa Muhammad ini padanya tidak ada sifat-sifat manusia yang berdusta.
Tak tahu lagi Nabi ni macam mana. Baru tengok perwatakan, baru tengok wajah, tapi gaya dia bila aku tengok, orang ni bukan jenis orang berbohong. Orang ni bukan jenis orang menipu. Orang ni bukan jenis orang berdusta. Jadi bila sahabat-sahabat mengiringi Rasulullah ke satu rumah, peristiwa ni berlaku sewaktu Rasulullah di Quba. Jadi Abdullah bin Salam ni melanjutkan kisah dia. Perkara pertama yang aku benar-benar dengar, yang keluar daripada mulut Muhammad. Tadi tengok, tapi benda pertama yang aku betul-betul dengar, yang keluar daripada mulut Muhammad, 5 benda dia sebut. Yang disebut oleh Rasulullah apa dia? Kepada sahabat-sahabat dia, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam. Nombor 1, tebarkanlah salam di antara kalian. Bila kita ni bertindak sebagai orang Islam, antara untuk mewujudkan kemesraan, keramahan, perpaduan, erat, kasih sayang ialah saling menebarkan salam di antara satu dengan yang lain. Tapi Rasulullah juga dalam hadis yang lain memperingatkan bagaimana bentuk orang-orang di akhir zaman menyampaikan salam kan. Rasulullah bagi tahu di akhir zaman ni orang hanya akan menyampai ataupun memberi salam kepada yang mereka kenal saja. Tapi orang Islam lain, Islam yang mereka tak kenal, mereka tak bagi salam. Benar-benar berlaku tak sekarang ni? Benar. Kita biasa akan bagi salam kepada orang yang kita kenal, sahabat yang kita kenal. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Orang lain tu Islam juga tapi kita tak kenal. Dah ramai yang tak bagi salam. Ini berlaku. Baik, yang kedua, wa at'imut ta'am. Berilah makan, jamulah makan kepada orang-orang miskin. Lepas tebarkan salam, kena bagi bantuan berupa bagi makan kepada orang yang memerlukan, kepada orang yang tak ada makanan. Yang ketiga, wasilul arham. Hubungkanlah tali silaturrahim. Jangan berpecah belah, jangan bergaduh, jangan berburuk sangka, jangan sangsi antara satu dengan lain, jangan tuduh menuduh. Kena mempereratkan, menyambung tali silaturrahim. Yang keempat, apa dia? Nabi suruh semayang. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Hendaklah kamu bersolat, sembayang pada waktu malam di saat manusia lain lelap dalam tidur-tidur mereka. Maksudnya yang ni ada hubungan dengan ibadah, iaitu hubungan kedekatan dan ketaatan seorang hamba dengan Tuhan dia. Semayanglah di saat waktu malam kebiasaannya orang lain lelap dalam tidur-tidur mereka. Dan yang terakhir apa yang Rasulullah sebut? Wa tadkhulunal jannata bisalam. Nescaya kalau siapa-siapa buat benda yang disebutkan tadi, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga dengan sejahtera. Inilah dakwaan yang diucapkan oleh Abdullah bin Salam, perkataan yang mula-mula didengar daripada mulut Rasulullah. Satu perkataan dan ucapan yang begitu indah, yang begitu baik untuk diamalkan. Jadi di kemudian hari, dia menemui Rasulullah dan dia menyatakan keislaman dia di hadapan Rasulullah. Dia masuk Islam. Lepas tu Rasulullah tanya, apa nama kamu? Dia jawab, Al-Husain bin Salam. Jadi Rasulullah tukar nama dia Abdullah bin Salam. Dan dia bersetuju dengan nama tersebut. Begitulah lebih baik nama aku Abdullah bin Salam. Dan dikenal sampai hari ini pun sebagai Abdullah bin Salam bin Haris. Jadi dulu, waktu Rasulullah mula-mula sampai di Quba tu, orang-orang di Quba ni sambut Nabi. Abdullah bin Salam waktu tu ada kawasan tu, dia berada di atas mana? Di atas pokok tamar. Adalah kerja dia buat masa tu atas pokok tamar. Kebetulan di bawah tu ada bibi dia. Bukan bibi orang gaji, makcik dia. Makcik dia ni dalam sejarah nama dia Khalidah binti Haris.
Khalidah binti Haris. Bak nama dia Husain bin Salam bin Haris. Jadi ni adik-beradik bapak dia. Jadi dia kata Allahu Akbar. Sesungguhnya Nabi yang ditunggu-tunggu sudah sampai. Dengar saja dia kata macam tu, makcik dia ni tak suka. Makcik dia kata apa? Semoga Tuhan menyusahkan hidup kamu. Nak marah sangat. Seolah-olah anak saudara ni bergembira dengan kehadiran Nabi Muhammad. Yang kawan ni pula tak suka. Dia kata sesungguhnya demi Allah, moga Tuhan menyusahkan hidup kamu. Cakap ni kat siapa? Bukan orang lain, anak saudara dia. Adakah kamu akan senang hati menyambut kedatangan Nabi Musa sekiranya hak datang tu ialah Nabi Musa? Adakah kamu akan sesenang ni berbanding dengan rasa seronok jiwa dan hati kamu dengan kehadiran Muhammad? Mak saudara dia nak bandingkan, kalaulah datang tu Nabi Musa, kamu rasa lagi seronok dengan menyambut kedatangan Muhammad. Adakah ini nabi-nabi yang kamu kata akan keluar tu, iaitu nabi yang akan menggenapkan para rasul sebelum ini? Ya, benar. Jadi inilah antara tokoh yang disebutkan oleh Imam Ibn Katsir berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kepribadian, berkaitan dengan watak, berkaitan dengan perkataan yang mana memberikan bukti-bukti, dalil dan hujah sebagai sokongan dan dukungan untuk seseorang yang mempunyai hati yang bersih, pemikiran yang cerdas, untuk memahamkan kepada mereka ini adalah Nabi yang sebenar-benarnya. Ini adalah bentuk Rasul yang sebenar-benarnya. Melalui apa yang dilalui oleh Abdullah bin Salam. Mula-mula tengok perwatakan, tengok gaya, tengok karakteristik. Orang ni tak bohong ni, orang ni tak menipu. Lepas tu dia dengar pula perkataan Nabi yang begitu indah, yang begitu elok. Tebarkan salam, bagi orang susah makan, hubungkan silaturrahim, semayang di waktu malam. Nescaya ni bukan perkataan orang biasa-biasa. Jadi seseorang yang lain tu dapat memahami dengan baik, kalaulah dia Rasul, memang layaklah melalui perwatakan, perkataan dan perbuatan dia. Tetapi bagaimana pula dengan Musailamah? Adakah sesuai, sama dan selevel dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah? Begitu jauh. Baik,